tak muka surat 9? Betul. Betul. Nampak. Okay. So daripada A sampai I, ada tak yang tak dapat jawapan? Kalau malu, macam mana, saya tak nampak pun siapa. Awak jangan risau. Awak sebut ya atau tak. Ada tak A sampai I ke tak sempat lagi buat chapter ni? Tak tengok pun lagi chapter ni macam mana? Semua Dah dapat. kena buat dah. Dah cuba buat dah. Semua dapat. Ini basically memang apa yang cikgu ajar kat sekolah sama saja. Okay. Sekejap kat komen. Okay. So bahagian identification of ataupun assign oxidation number ni hopefully semua boleh jawab. So kita pergi pada the next slide. Okay, ini adalah slide untuk terminology. Terminology ni maksud dia definition lah. What is oxidation and reduction, and then identify the oxidizing agent and reducing agent. Okay. So still sama saja konsep di sekolah. Kalau awak ingat, oxidation ni yang mengalami oxidation adalah reducing agent. Dia terbalik kan. Yang buat reduction pula adalah oxidizing agent. Sebab apa? Daripada segi definition, okay, oxidizing agent adalah substance that oxidize either. Maksud dia buat oxidation, reduction process untuk diri dia while it's being reduced. So the process for oxidizing agent is reduction. Tapi kerja dia adalah oxidize another part tu others, the other one lah. Okay, sama juga untuk reducing agent, dia vice versa saja. Okay, kalau kat sekolah saya tak ingat lah definition, maybe ada satu saja. Okay, tapi here kita ada 3 terminologi yang perlu you faham untuk oxidation. Pertama is about electron. Kedua adalah oxidation number, 4 Ketiga oxygen, keempat hydrogen. Okay, so oxidation maksud dia loss of electron. Yang ni susah nak nampak. Macam mana orang nak tahu substance tu loss electron atau tak? Susah kan? Ini kita boleh tengok biasanya daripada dia punya reaction. Reaction A pergi ke B ni. Contoh. Ataupun A pergi ke A plus. So bila ada plus ni, charge ni kan dia kaitan dengan elektron. So elektron kalau tambah maksud dia kurang satu elektron kan. So daripada ada A, elektron tu ada, kepada A plus, elektron tu hilang. So itu maksud dia proses dia adalah oxidation. Okay. And then daripada segi increase of oxidation number. Madam. Ya. Sorry ganggu, ada yang belum masuk lagi. Okay. Sekejap Stop sharing. Okay. Okay, semua dah masuk Alright. Mana tadi? Share. Okay. Macam mana saya? Okay, ada lagi. Okay. Let me all. Okay. Dah kot. 4:30 lah. Okay. Bagi tahu kalau ada kawan nak masuk tak lepas. Okay. So itu oxidation elektron. Kita tengok pada charge dia sebenarnya. Daripada A kepada A plus contoh. And then oxidation daripada segi definition increase of oxidation number. Dekat sini increase of oxidation number. Here apa yang you perlu kira adalah oxidation number. Awak kena tengok sebelum dan selepas. Increase ni kita compare before reaction and after reaction. Contoh yang ni oxidation number sebab dia neutral, kita bagi A lah. Sekejap Okay. Kita bagi contoh Cl chlorine kan. So Cl chlorine dia adalah atom. Atom oxidation number dia sama dengan kosong. Sebab apa? Sebab dia tak ada charge, tak ada apa. And then dia undergo reaction. Contoh, reaction ni pemanasan ke apa. So dia berubah menjadi Cl negatif 2. Okay. 2 Cl negatif tambahlah apa-apa kat sini.
Okay. So now yang ni tadi atom, now dia jadi ion, anion bercharge negatif. So daripada sini kita boleh tengok dia punya oxidation number daripada kosong kepada, okay, bila dia adalah charge, oxidation number dia adalah sama dengan dia punya charge negatif 1. Jadi kosong ke negatif 1 maksud dia berkurang lebih sikit, kosong ke negatif 1. Sebelum kosong, selepas negatif 1. Jadi proses berlaku adalah reduction. Sebab apa? Bila you ada decrease in oxidation number, the process is reduction. Definition dia. Okay. Kalau yang bertambah, itu akan jadi oxidation. You boleh pegang pada salah satu definition saja. Sebab apa? Sebab dia vice versa, dia terbalik. And this oxidation and reduction, dia mesti berlaku stimulously, dia serentak. Kalau satu dah buat reduction, automatic lagi satu akan melakukan oxidation. Dia tak boleh buat oxidation. Reduction tak boleh. Dia mesti satu reduction, satu oxidation. That's why we call it as a redox. Redox ini reduction, oxidation. Okay. So the next definition is about oxygen. Oksigen ni pun sama. Tengok sebelum dan selepas. Contohlah A kepada selepas tu dia ada AO. Ada oksigen bertambah dalam chemical reaction dia. Daripada A jadi AO. So tak ada oksigen kepada ada. So increase in oxygen. So ini proses oxidation. Kalau proses dia terbalik AO kepada A, ini adalah proses reduction. Maksud dia daripada ada oksigen kepada tak ada oksigen. Okay, itu the third definition. The fourth definition is decrease in hydrogen. Ini pun kena tengok dalam reaction tu. Huruf H lah untuk mewakili hydrogen. Contoh HA kepada A. So hilang A. So bila hilang A pula Allahuakbar. H tu, selepas tu tak ada H, itu maksud dia proses oxidation. HA kepada A. Loss of hydrogen, decrease of hydrogen, that is oxidation. So reduction is vice versa lah, terbalik daripada tu. Okay. Alright, so itu terminologi untuk definition for redox. Okay. Right, ini proses hilang tak hilang tadi tu. Ada 3 benda kita tengok. Oksigen, hidrogen, elektron. Okay, so now kita boleh try buat example lah. Okay, sama-sama siapa rajin. Yang pertama, oxidation ke reduction? Oxidation. Oxidation. Okay, good. Oxidation. Sebab apa? Sebelum tak ada oksigen, selepas ada. Okay, yang kedua. Oxidation juga. Okay. Reduction. Okay. Tak apa. Salah tak apa. Saya tak nampak pun siapa yang jawab. Okay. So SNO2 kepada SNO. Maksud dia daripada 2 kepada 1 saja oksigen. Maksud dia berkurang. Kat sini kita nampak sebelum dan selepas ada je oksigen. Macam mana saya nak tahu dia oxidation atau tak? Tengok bilangan. 2 kepada 1 saja berkurang. Bila berkurang maksud dia proses reduction. Okay, the next one. Reduction. Reduction. This is very clear because it lost the oxygen. The next one. Nombor 4. Reduction. Tengok pada apa? Oxidation. Oxidation. Yes, oxidation. Okay, kita tengok O dulu. O sama je. Okay, so tak boleh tengok definition daripada segi oksigen. Next, ada hidrogen lah kat situ. So tengok 6 kepada 4. So berkurang. So hidrogen dengan oksigen ni dia terbalik lah. Kalau oksigen bertambah, hidrogen berkurang. So this is oxidation. And the last one, of course, it is a Reduction. Okay, good. Right, so faham ya? Itu daripada segi definition terminologi. Okay. So ini the next dia nak tunjuk kat sini adalah daripada segi elektron. Bagi saya elektron ni paling macam kalau kita tak
apa kita tak berhati-hati, kita tak nampak sama ada dia hilang ataupun terima elektron tu. Kalau yang ni very clear lah sebab awak nampak perkataan E ni. Kalau normal punya reaction mana ada tulis elektron. Macam contoh Na tambah Cl kan contoh. Jadi NaCl. Betul, 2 NaCl. Okay. So, kalau awak tengok balance equation ni, NaCl ni, mana ada tulis tambah 2E ke 3E ke, tak ada kan? So, part elektron ni you kena tengok apa? Tengok pada charge dia. Kalau daripada sini, kita tengok pada criss-cross dia. Criss-cross ni dia punya reaction macam ni, Na plus tambah Cl negatif. Okay, daripada sini baru kita boleh nampak sama ada dia loss elektron ataupun gain elektron. Ataupun kalau awak up sikit level, you boleh nampak daripada segi oxidation number. Sini kosong, yang ni sebab kita tahu ni kumpulan 1. Macam saya memang tahu Na kumpulan 1. So automatik saya tahu bila dia dalam substance dia positif 1. Ini kan kita buat kira-kira kan. Positif 1 tambah X sama dengan kosong tu contoh. So kita tahu ini kumpulan 1, positif 1. Jadi kosong kepada positif 1. This is increase. Jadi Na mengalami oxidation. Cl mengalami reduction sebab dia berlaku simultaneously, serentak. So kalau tak ada benda ni, macam mana kita nak tahu elektron tu hilang atau tak? So you kena tahu dia punya oxidation number ataupun you fahamkan dia punya number of charge criss-cross ni selepas dia dah jadi substance tadi. Okay? Okay, tak apa. So zinc kepada zinc 2+. So bila 2+ maksud dia lost electron, automatic it is oxidation. Oxidation maksud dia half reaction. Sebab apa half reaction? Sebab kita ada redox. So separuh half oxidation, half lagi reduction. So gabungan antara reduction and redox barulah menghasilkan satu tindak balas chemistry atau chemical yang lengkap. Okay. So ni contoh ni Mg kepada Mg2+ tambah 2E. So dia lost 2 elektron. Sebelum ada, selepas tak ada. Okay, charge dia bertambah atau oxidation number dia bertambah. So oxidation number dia berkait rapat dengan electron number. And then untuk reduction is vice versa lah. Oxidation number decrease, gains electron, bertambah electron. Okay. Right. So now disuruh consider a piece of copper wire placed into a silver nitrate solution. So ni Na. Cu, dan ni Ag nitrate, NO3. Okay. Shiny crystal of silver is formed on the wire and a blue solution is obtained. Bila blue solution ni, kalau belajar chemistry zaman dulu, SPM, is a copper sulfate lah biasanya kan. Sudah ada Cu2+. Jadi reaction yang berlaku adalah antara silver nitrate which is solution. Bila solution maksud dia Cu tambah dalam AgNO3. So ini dalam bentuk solution. Okay, ini dalam bentuk solid. Ini aqueous. Okay. So tindak balas antara copper dan juga AgNO3. Nitrate ni kita tak kacau dah. So kita antara silver tu saja. Okay, so tindak balas ini adalah Ag plus tambah elektron menghasilkan solid silver. That's why dia kata dia nampak shiny crystal of silver. Sebab tindak balas ni akan menghasilkan solid argentum atau silver. And then daripada copper tadi, kepingan copper wire tadi, menghasilkan Cu2+ yang berwarna biru. Okay. Mazan. Right. So this combination of the two half equation akan menjadi inilah. So ini dia ada redox, reduction, oxidation. So antara dua ni, yang mana satu mengalami reduction, mana satu mengalami oxidation. So kita boleh tengok daripada segi elektron dia ataupun bagi saya tengok charge lah, senang. Positif kepada kosong. So dia berkurang charge. So dia proses apa untuk Ag plus ni? Reduction. Yes, reduction.
Madam, nak tanya. Ya. Ha. Yang ni diikut elektropositif logam ke? Kan? Oh, susunan tu. Yes. Boleh juga. Itu boleh pakai sebagai macam kita kata guideline lah. Siapa yang buat reduction, siapa yang buat oxidation kan. Saya tak ingat lah reaktifan tu awak ada hafal kan. Siapa yang duduk di atas, apa buat? William. Yelah, dia buat apa? Dia lebih towards apa? Reduction ke oxidation? Lebih kepada oxidation. Oxidation. Bawah lebih kepada reduction. Ya. Boleh pakai itu sebagai guidelines. Ya. Kalau dia ada nilai kat tepi tu kan, saya tak ingat lah sangat tu, ni zaman dulu sekolah lah. Dia ada 0.7, ada yang positif, ada yang negatif kan. Yang ni, yang lebih tinggi, apa jadi? Saya tak ingat lah. Redox. Oxidation is always right. Reduction is always right. So dia ni. Nilai oxidation positive value lebih tinggi kan. Ini apa nama ni? Allah, voltage ni saya lupalah nama dia apa. Sekejap saya tengok kat bawah ada tak? Oh tak ada. Oh saya tak perlu risau. Tak perlu tentukan siapa yang maksud dia antara dua ni kan, copper dengan argentum ni, you punya level untuk chemistry tahap 138 ni awak tak payah nak identify siapa di atas dan di bawah tu. Ya? Just tengok pada reaction saja sebelum dan selepas. Okay? Okay ke? Okay, madam. Terima kasih. Okay. Alright. So macam ni, saya rasa tak ada pun tanya ni pasangan-pasangan dia ni. Okay? Tak apalah, kita try. So, copper ni kepada 2+, kosong kepada 2+. Maksudnya oxidation number bertambah. And so bila bertambah dia oxidation proses. Yang ni pula 2+ kepada kosong. Kosong ni sebab apa? Sebab dia neutral, dia tak ada apa-apa charge. So nilai dia kosong. So plus kepada +1 kepada kosong, so berkurang, so dia reduction. Atau you boleh faham melalui elektron ni lah tadi. Okay, sama saja. Cuma kita akan combine dia sebab dia adalah tindak balas redox berlaku serentak dalam satu bekas yang sama. Okay. Alright. So ini identification of reducing agent and oxidizing agent. Yang ni kita identify dia punya proses. Dia punya nama dia terbalik lah. Ingat je apa kat sekolah, sama je. Bila reduction, dia buat apa? Dia adalah siapa? Dia adalah oxidizing agent. Bila dia membuat oxidation, dia adalah reducing agent. Alright. Okay, ya ini sama juga identify dia punya agent. Okay, kalau macam ni kan, tak ada elektron, tak ada apa, macam mana kita nak tentukan proses apa? Pertama, kalau saya dapat reaction macam ni, benda pertama saya akan tengok dia punya oxygen. Oxygen. Okay. The couple is here. SO2 dengan H2SO4 dan juga HNO3 ni. Macam mana nak tahu ni pasangan dia ni? Tengoklah benda yang rare kat situ. Macam ni sulfur. Mesti ada sulfur sebelah sini kan, tak sulfur. Macam yang ni saya tengok nitrogen. Dia memang macam ni chemistry. Tengok apa yang rare. Biasanya yang rare ni dia selalu duduk kat tengah. Macam untuk chapter sebelum ni kan. Yang rare tu lah adalah kita punya center. So kalau kat sini saya tengok couple dia, pasangan dia sebelum dan selepas tu apa yang rare tu lah. Macam sulfur ni. So SO2 kepada H2SO4. Ini kita boleh tengok dua definition kat sini. Yang pertama definition daripada segi oksigen, yang kedua daripada segi hydrogen. This is a very clear example lah, kan. Daripada tak ada hydrogen kepada ada hydrogen. So increase of, itu satu lah. Tapi saya tengok oksigen dulu kan. Saya cakap first tengok oksigen, SO2 kepada SO4. Increase of oxygen number. And then tengok hydrogen. Macam pelik pula kan. Tak dapat juga identification dia.
Okay, tapi hold dulu sebab kita ada 4 definition kan. And then the next one pula you double confirm. NO3, O3 kepada O2 2. So ini macam confirm reduction. Satu ni confirm oxidation. Tapi hidrogen daripada ada kepada tak ada. Macam pelik juga. So tindak balas ini kita macam hold untuk definition for hydrogen. Yang applicable adalah untuk oxygen. And then double confirm. Boleh tak? Macam nak double confirm? You confirmkan dengan sama ada loss of electron ataupun oxidation number. So kalau macam saya suka buat untuk oxidation number sebenarnya yang lebih clear. Saya pun tak tahu macam ni dia boleh nampak about the electron kat sini. So for me, I rather do this one lah. X tambah 2 darab negatif 2 sama dengan kosong. Okay, ini yang kita belajar sebelum ni kan. Okay, so X sama dengan positif 4. X ni apa? Untuk sulfur punya oxidation number. Right, this one pula hydrogen 1 darab 2 sebab dia ada 2 tambah X tak tahu tambah 4 darab negatif 2 sama dengan kosong. So sini jadi X ni sama dengan positif 6. Tekanlah kalkulator ya. Negatif 8 ni 2 positif, so negatif 6 bawa ke sebelah sana jadi positif 6. So daripada oxidation number untuk S ni, fokus S ya, oxidation number 4 pergi kepada selepas tu jadi oxidation number 6. So increase in oxidation number, jadi dia mengalami proses oxidation. So kita double confirm betul lah oxidation. Another one is reduction automatic. Tak ada seamlessly berlaku serentak. Okey ke Pak ni? Okay. Okay. Alright. Okay, madam. Okay, thank you. Apa ni ayat-ayat kata-kata smart ni? You can have one without the other. Okay. Ini maksud dia kalau satu tu reduction, mesti lagi satu tu adalah oxidation. Sebab apa? Yang berputar gain or loss tu sebenarnya dekat situ saja. Contoh, kalau reduction dia nak dapat elektron kan? Nak dapat elektron tu dari mana? Daripada proses oxidation. That's why proses ni mesti berlaku serentak. Kalau tak, proses ni tak boleh jalan. Kalau dua-dua nak dapat elektron, dapat dari siapa? Tak boleh. Dia mesti one another. Mesti. Ya? Alright. Okay. So next, nak habis ni sikit je. The next one is balance oxidation equation. So ini ada tips-tips dia. Saya selalu ikut step saya one by one. Tapi awak boleh baca lah ni tips-tips dia. I prefer to do it by step. Lebih kurang dalam 8 step tak banyak. Alright. So, balance equation. Apa beza balance equation dalam redox dengan balance equation chemical yang biasa? Ada sedikit perbezaan ya. Sebab apa? Bila kita balance mengikut redox, dia akan ambil kira semua termasuk charge of the equation. Bukan setakat balance gitu-gitu je. Dia balance detail sikit. Alright. Okay, so copper kepada 2 plus, argentine plus kepada Ag kan. Daripada sini, benda pertama saya suka buat bila you dapat equation, kita tahu ni nampak macam balance, betul tak? Satu copper, satu silver. But it's actually maybe tak balance in terms of what? In terms of dia punya charge and so on. Bilangan mungkin nampak ni. Okay, so kita try balance. So benda pertama adalah cari pasangan dia dulu. Okay, this is the couple kan. Copper dengan copper plus. Ni jangan salah pula kan, salah pasangan. Mesti betul punya kan. Right, so bila dah dapat ni kita panggil Cu2 plus. Ini saya panggil dia adalah half reaction. Separuh kan reaction. Okay, ni satu, ni yang kedua. Tu apa tu? Kan dia nak masuk ke apa?
Okay. So dah ada half reaction. Itu step pertama. Pecahkan dulu. Step pertama. Pecahkan dulu kepada 2 half reaction. Okay. Betul lah. You all ni sambil tengok ke? Sambil tengok saya punya je ke ada nota kat tepi? Ada nota. Ada nota. Ada. Okay. You je. Okay. So step 1, pecah kepada half reaction. Okay. Step 2, balance each element for mass. Okay. Step 2 ni selalu ramai yang terlepas pandang. Sebab apa? Sebab contoh selalu tak tunjuk pun. Macam contoh yang ni, step nombor 2 adalah you balancekan copper ni. Copper dengan copper sebelah ni. Kalau contohlah copper ni ada 2 tapi kepada Cu2 plus ni ada 1 je kat depan ni. Alah. Macam nak hilangkan ni. Sekejap. Okay. Cu contoh tak logik yang belah sini dia buat macam ni. So ini jangan kata balance ni tak balance sebab daripada segi bilangan. So kena balancekan dulu. Itu step nombor 2. Tapi dalam step ni kita dah skip. Sebab apa? Dia dah balance 1-1, 1-1. Okay. So step number 3. Balance is half reaction for the charge by adding electron. Okay, dah balance bilangan. Nombor 2 kita tengok charge. So charge ni, ini tak ada charge kan? Bila tak ada charge, charge dia adalah kosong. Bila ada positif 2, inilah charge. So positif 2. Yang ni pula positif 1. Yang ni kosong. So kita nak balance charge kosong kepada positif 2 macam mana? Kita kena tambah elektron. Adding the electron. Ini memang you boleh sengaja-sengaja tambah elektron. Tapi bilangan elektron tu berapa? Okay. Dekat sini nak tambah elektron tu kat mana? Okay. Bila awak dah tahu elektron tu, charge tu kosong positif 2, tambah elektron di bahagian yang lebih besar number ni, charge ni. Kosong dengan 2 tambah dekat 2 ni, kat belakang dia. 1 dengan kosong tambah dekat 1 ni. Tambah macam mana pula? Tambahlah sebab elektron nilai dia adalah negatif 1 kan, charge dia. So kita nak cancel out dia supaya dia jadi sama dengan orang sebelah kosong. So 2 tolak tambah negatif 2, so dia jadi kosong. Balance lah, kosong-kosong. Faham? So that's why yang the first one, you have to add 2 electron. Sebab kita nak jadikan dia balance kiri dan kanan. Belah sini kosong, so 2 tambah negatif 2 sama dengan kosong. So dah balance. Yang ni pula 2 tambah negatif 1 sama dengan kosong. So balance juga. Jadi that's why kat sini kita akan tambah 2E dan juga 1E untuk Ag+. So step ni buat satu-satulah untuk dua-dua half reaction. Okay. Step number 3. Okay. Sekarang dah balance dah daripada segi charge. Dia dah jadi macam ni. The next one is multiply each half reaction by factor so that the electron akan jadi sama lah. Ayat panjang tu je sebenarnya. Okay, kita nak samakan bilangan elektron tadi kan. 1, 2. Satu lagi. 1 kan. 1. So macam mana nak samakan? Samakan 2E ni. So nak samakan ni awak kena darab 2 dekat bawah. So semua sekali reaction ni mesti darab 2. So that's why dia jadi 2 Ag plus tambah 2E tambah menghasilkan 2 Ag. So yang ni terpulang pada kreativiti matematik masing-masing. Kan? Sebab tak semestinya 2E. Dia mungkin satu kat atas ni 3E. Yang bawah ni pula 2E. Nak buat macam mana? Darab lah. Ni darab 2. Yang ni darab 3. This one is depend on you lah. Okay. Dalam kes ni kita darab 2 kat bawah. Atas tak payah buat apa sebab nak sama kan. Okay. Bila dah sama, elektron kita boleh potong dia. Kiri, potong kanan. So apa? Sebab elektron tak akan ditulis dalam equation. Bila dah tulis, kita add dia punya half reaction tadi. Kita tambah hasil reaction ni. So awak akan tulis copper tambah 2 Ag sebab kita akan tambah mengikut yang sebelum dan selepas lah. Kan? Menghasilkan Cu2 plus tambah 2 Ag. So now
equation yang kita nampak tadi sebenarnya tak balance kan. Tambah AG plus, kalau ingat balik lah. Cu2 plus tambah AG. So now kita dah dapat yang balance. Yang balance dia ada darab 2 untuk AG ni. Copper tambah 2 AG plus menghasilkan copper 2 plus tambah 2 AG. Okay. So mungkin step dah ada 6 kot. Saya tak sure 6 ke 7. So the last step bagi saya untuk double check. Macam mana nak double check? Kita kira charge kiri dan kanan. Okay. So copper tak ada apa-apa kan? Kosong. Nilai charge dia kosong. Neutral. Tambah 2 darab positif 1. So kosong tambah 2. So dapat 2. Yang ni pula positif 2 sebab dia ada charge 2. Tambah 2 darab tak ada apa-apa, darab kosong. So 2 tambah kosong dapat 2. So now 2, 2. Both are balance. Okay. So itu sahaja untuk balance redox equation. So now saya akan tunjuk mengikut step ni. Oh dah ada. Lain. Okay. So saya akan buat satu contoh. Menyesal pula. Sekejap ya. Saya buka kat ni. Right. Satu contoh. Okay. Saya akan ambil contoh ni. Sekejap ya. Allahu Akbar. Oh. Okay, tadi Mn O4 negatif tambah Fe2 plus menghasilkan Mn2 plus tambah Fe3 plus. Besarnya. Sekejap. Okay. So step pertama cari pasangan dulu. Okay. So Mn O4 negatif kepada Mn2 plus. Yang ni pula Fe2 plus kepada Fe3 plus. Okay. Step nombor 2. Balancekan bilangan. Oh, okay. Balancekan bilangan. Bilangan selain daripada oksigen, benda-benda lain lah. So Mn, okay satu-satu, Fe 1. So tak payah buat. Step, the next step is, awak nampak tak kat sini ada oksigen. Bila ada oksigen, ini yang tak ada dalam nota tadi ni. Patut saya rasa ada benda je tertinggal. So bila dia ada oksigen, kita kena balancekan oksigen value ni dulu. Macam mana nak balance oksigen value? This is kita kena balance menggunakan tambah water H2O. Okay. Step pertama, step 1 pecah equation. Step 2 balance selain daripada O dan juga H, maksud dia yang lain-lain. Okay. So balance dulu. Macam mana? Oksigen ni 4. Belah sini kita tambah dengan H2O. Banyak mana H2O nak tambah? Tambah sebanyak 4. Sebab apa kita nak ada 4 oksigen sebelah kanan. Belah kiri ada 4 oksigen. Ini. Dan kita balance dengan tambah 4 air. Okay, jangan risau lagi pasal benda charge ya. Risau dulu pasal hidrogen ni. So dah tambah hidrogen ni. Mestilah kalau belah kiri ni kena ada hidrogen juga. So itu pergi step nombor 1, 2, 3, nombor 4. Step nombor 4, tambah hidrogen. Hidrogen nak tambah apa? H+, ion H+. Okay, equation ni berlaku dalam acidic environment. That's why kita kena tambah H+. So 4 H+. Nak tambah banyak mana? 4 darab 2 ni. So ada 8. Alamak kan. Okay. Step yang keempat adalah tambah 8H+. Okay, barulah kita pergi step yang tadi iaitu balancekan dia punya charge. Step yang kelima, balance charge. So 8 darab positif 1 sebab dia H+, tambah
negatif 1. 8 tolak 1 dapat 7. Yang belah sini pula 2 plus tambah 4 darab air H2O tak ada apa-apa. 4 darab kosong. So dapat 2. So 7, 2. Tak balance charge dia. So kita kena balancekan charge. Nak balance charge mesti tambah elektron. Tambah E. So nak balance elektron banyak mana nak tambah? So awak tengok. 7 tolak berapa dapat 2. Sebab nak balance kan kiri kanan. Kita akan tambah elektron di bahagian yang lebih tinggi charge dia. So awak tambah 5E. Okay, kenapa 5E? Sebab 7 tolak 5 darab negatif 1. So dapat 2. So kiri kanan balance. Okay. So ini equation untuk yang atas saja. Yang bawah pula ada tak oksigen? Tak ada. Ada tak hydrogen? Tak ada lah sebab tak tambah oksigen, tambah air kan. Nah. So ini direct terus kepada elektron. Nah. Ini positif 2, ini positif 3. So mana lagi besar yang ni? 3. 3 tolak berapa dapat 2? 3 tolak 1. So maksudnya tambah 1 elektron. Yes, good. So tambah 1 elektron. So dah balance. Ini tolak 1, so dapat 2. So 2-2 balance. Okay. So dah sampai elektron. Step yang ke-6 dah kot. Okay. Ini ada 5 elektron. Sebab kita nak potong elektron. Ini ada 1. So kena darab 5. So dia akan jadi 5 Fe 5, 5. So now bila darab 5, awak boleh cancel ni. Sebab dia dah sama. Saya buang sikit. Okay, I will erase here. Sekejap ya. Okay. Allah. Okay. So now dah buang elektron, barulah awak boleh bawa turun hasil tambah yang last step ni. Tambah antara atas dan bawah ni. Ya, oxidation dan reduction ni. So 8H plus tambah MnO4 negatif tambah 5Fe, Allah buatnya 2 plus, menghasilkan Mn2 plus tambah 4H2O tambah 5Fe 3 plus. Make sure dekat bawah ni. Sekejap ya. Kat bawah tu make sure blank macam ni juga. Okay. Make sure dia balance pula last step kan. Ya Allah. Okay. So 8 darab 1. So jadi 8. So jadi 8 tambah negatif 1. Tambah pula 5 darab 2 so jadi 10. So 8 tolak 1 7 tambah 10 dapat 17. Belah sini pula 2 tambah kosong sebab H2O tak ada. Tambah pula 5 darab 3, 15. So dapat 17. So balance. So itulah jawapan dia, betul tak? So nampak balance equation dia. Okey ke tak okey sekarang? Okay, madam. Okey. Okey, madam. Nanti awak tengoklah video ni berulang-ulang kali untuk faham ataupun you kena practice lah. Okay. So sekarang saya akan ambil satu contoh daripada banyak-banyak ni. Awak nak buat 1 sampai 9 ni nombor berapa untuk saya? Challenge. Enam atau 7. Nombor 6 dengan 7. 6 dengan 7. Amboi 2. Okey. Okey lah. Kan. Saya buat 2 lah. Sekejap saya salin dulu. Ini. Oh ni gambar. Sekejap ya. Alamak. Slide. Okey. 2 slide. Sebab nak 2 soalan kan. Okey. 6 atau 7. So saya buat soalan 6 dulu. So. CR. Tu saya tahu. O7. 2 negatif. Tambah Cl negatif. Menghasilkan CR3 plus tambah Cl2.
Okay. Hati-hati juga salin soalan sebab apa? Silap nombor ke apa ke? Memang salah. 7 juga. Benda yang sama. Tambah H2S. Hasil dia CR3+. Betul tak menyesal 6 dengan 7. Okay. Ini adalah chromate ni ya. So first thing first, cari partner dulu. Okay. So pecahkan kepada 2, half reaction, oxidation. Ikutlah kalau nampak siapa reduction oxidation nak buat tak buat tak apa. Pecah je. CR2 O7 to negative pada CR3+. Then another one CR negative kepada CR2. Okay. So buat cara cepat ya. Alright. So the second step, balance dulu selain daripada O atau H. So CR ni ada 2, sini 1. So saya balance ni 2. Yang ni CR1 ni 2. So balance. Okay. Tu step 2. Step 3, balance oxygen. So nak balance oxygen mesti tambah water. Belah mana? Belah yang tak ada lah. Belah ni ada 7 oxygen. So tambah 7 H2O. Sebab apa 7? Sebab nak ada 7 oxygen. Okay, dah balance oxygen, saya balance hydrogen. So 7 darab 2, 14. So 14, yes, H+. Ya, nak balance hydrogen mesti H+, bukan H saja ya. Plus tu, penting sebab kau tak nanti salah charge. Okay, yang bawah ni ada kaitan tak untuk H2O dan juga H+? Tak ada sebab dia tak ada oksigen. Okay. So dah sampai sini. Now kita balance dia punya sekejap ya. Dia punya yes, charge saya nak buang tu. Disturbing. Okay, dia punya charge. So 14 tolak 2. So sini 12. Macam mana 14 ni? 14 darab positif 1 ni. So 2, 6 tambah kosong. Macam mana kosong? Sebab dia tak ada apa-apa charge. So 6. So 12 dengan 6. Kiri ke kanan kita nak tambah elektron? Kiri. Kiri. Banyak mana? 6. Yes, 6. Sebab 12 tolak 6 dapat 6. Okay. Yang belah ni pula negatif 2. Allah ni pada kosong. So kosong negatif 2 mana lagi besar? Kosong. Kosong. So nak tambah berapa E? 2. 2. Okay, sebab kosong tolak 2 dapat negatif 2 balance. Okay, good. So dah sama, dah ada elektron. Now kita samakan bilangan elektron. Ni 6, sini 2. So bawah ni mesti darab 3. So saya salin cantik balik semula. So 6E tambah 14H plus tambah CR2O7 2 negatif. Masukkan 2CR3 plus tambah 7H2O. Yang bawah ni pula jadi 6CR negatif kepada 3CR2 tambah 6E. So elektron tak boleh ada, so kena buang elektron. Kiri dan kanan ya. Okay. Okay, dalam banyak-banyak kes ni, awak punya H plus ni so far tak kena buang kan. Sebenarnya bila dia yang bawah tu ada water dan juga hydrogen H plus tu, you kena potongkan dia juga kiri dan kanan. Tengok pada bilangan yang banyak. Okay. Dua-dua contoh tak ada. Tak apalah. Okay. So ini dia jadilah. So you added these two. So buat separuh-separuh lah kepada kan. So 14 H plus tambah CR2O7 2 negatif tambah 6 CR negatif kepada 2 CR3 plus tambah 7 H2O tambah 3 CR2. So double check 14 tolak 2 tambah negatif 6. So 14 tolak 2, 12. 12 tolak 6, so dapat positif 6. Ini double check saja. Okay, ni 2 darab ni 6 tambah kosong tambah kosong. Sebab dulu tak cas, so dapat 6. So 6, 6 balance. So ini adalah jawapan akhir. Balance equation. Okay. So soalan nombor ni pula. Okay. Okay lah, menarik jugalah. Okay, boleh lah. Okay. Okay, the next one sama je. O7 to negatif kepada CR3 plus.
So pecah dulu pasangan dia. Okay, balancekan selain daripada O. So 2 yang belah sini, sulfur sama. Hidrogen, belum kira lagi. So oksigen dulu, tambah 7 H2O. And then tambah 14 H+. Okay, yang bawah ni, oksigen tak ada tapi hidrogen ada. So tambah 2 H+. Okay, nampak tu? Alright. So daripada sini dah balance HO. Okay, now charge. So 14 tolak 2. 12. 6 tambah kosong. 6. So ni lagi besar. So 12 tolak 6 elektron dapat 6 sama. Yang ni pula kosong. Saya salah soalan tu, tengok sekejap. Okay, betul. Okay. So, 0 tambah 2. So, sini 2. 0, 2. 2 lagi besar. So, tambah 2 E. Sebab 2 tolak 2 dapat 0. Now, samakan elektron darab Darab 3. 3. Yes, good. So, saya salinlah semula. So, saya dah buang lah elektron ni sebab kita dah sama. Contohlah buang terus. So, 14 H plus tambah Cr2 7, 2. Kan? Okay. Ni nak salin semula dulu. 7 H2O. Yang bawah jadi 3 H2S. S 3S tambah 6 H plus. Okay. Kat sini nak tunjuk contoh ni. Okay, awak tengok kat sini dia ada H plus kiri dan kanan. Okay. So, bila ada kiri dan kanan, so yang mana lagi sikit tu you boleh potong lah. So, tolak 6. 14 tolak 6 jadi 8. Betul? 14 tolak 6. Okay. So, Betul. jawapan akhir 8H plus tambah Cr2O7, 2 negatif. Tambah 3H2S, 2 Cr3 plus tambah 7H2O tambah 3S. Okay. So, double check jawapan. 8 tolak 2 tambah 0. Jadi 6. 6 tambah 0 tambah 0. Jadi 6. So, inilah jawapan akhir dia. Okay, that's all for this chapter. Okay. So, saya nak buat kontes jugalah untuk soalan ni. Tapi seorang je daripada banyak ni. Sebab saya nak habiskan saya punya Shopee Pay. Tengoklah. Saya nak you all buat soalan number mana mencabar sikit. Semua senang-senang. Okay lah, number 3. Okay. So, number 3 buat and then siapa cepat dapat RM10 lagi. Boleh? Ini betul-betul ni. Right. So, I think that's all for today. Ada soalan tak? Madam, betul patah balik tak soal nombor 7 tadi? Oh, 7 tadi. Okay, kejap. Nombor 7. Okay. Sana. Window. Okay. Okay, yang mana? Dekat ni. Mana satu yang tak faham? Daripada awal ke? Oh tak, jap nak salin kejap. Oh, okay. Ada siapa-siapa yang ada soalan lagi? Serius ah? Semua boleh? Tengah salin, madam. Oh, tengah salin. So lama pula nanti kita nanti awak pause lah ya bila tengok video tu, lama pula rekod part ni. Okay.
Okay ke? Madam, saya nak tanya. Tanyalah. Video Saya, ni, yang Madam record ni akan ada dalam YouTube lah kan? sebab saya ada rekod tadi. Betul kan? Saya rekod kan tadi? Rekod. Okay lah. Sebab yang ni Okay, saya madam. share, dah settle lah. Sebab ni saya share, sharing screen. Rasanya dia akan record saya punya screen lah instead of my face macam hari tu kan. Saya tersilap pakai Jamboard tu. Tak boleh lah itu. Okay. So, siapa yang nak salin boleh tengok lah. Sekejap lagi saya akan share juga dalam YouTube. Cuma saya nak tanya lah. Kalau you ada soalan boleh tanya. Sementara kita ada live session ni. Kalau tak ada apalah nak belajar kan. Okay. Okay. Alamak. Sekejap. Okay. Oh, ada yang baru masuk. Wah, ramai juga terkeluar ya. Kesiannya. So, think itu saja. Betul you all tak ada soalan ni? Saya open untuk Q&A. Clear ke? Madam, Ya. yang chapter 6 tu kan? Chapter Madam 6. tak ada video yang Madam buat sendiri dari Nak. slide. Oh, nak ke? Nak. Nak. Okay, nak nanti saya buat. Sebab tu saya tanya, boleh ke tak? Sebab saya rasa macam Sebab yang dalam YouTube tu macam dia tak sama sangat. okay. Tu. Dia tengok bagus dah study. Yang lain senyap saya tak beritahu. Lain kali beritahu kalau ada masalah belajar nak kimia lah. Benda lain tu tak boleh nak tolong sangat. Nak matematik kan. Tu memang tak boleh nak tolong lah. Tapi kalau ada masalah nak belajar kimia, nak video ke apa ke, bagi tahu. Even kalau you ada spesifik subtopik yang memang tak faham, nak suruh saya terangkan pun saya boleh buat lah video tu insyaAllah. So, ada soalan untuk hari ni? Hari ni kita belajar apa? Definition dan juga balance redox equation. Antara dua ni. Okey ke? Tak apa, nak cakap lah. Kalau tak okey ke saya laju sangat ke? Memang laju lah. Sebabnya tak live kan. Kalau dalam kelas biasanya student akan suruh saya ulang 2-3 kali lah. Contoh kan. Buat contoh lagi. Yang ni kita terhad jugalah kan. So tak apa. You cuba buat juga. Latihan tu ada banyak kan. Dalam nota tu ada banyak. Boleh try. Tapi siapa nak try RM10 tu buat lah. Yang soalan nombor 3. Saya tunggu. Agak-agak yang pertama tu. Saya announce lah dalam group. Dah ada pemenang. Okay. Kalau tak ada apa-apa. Think that's all for today. Jumpa lagi, tak tahu lah, mungkin chapter akhir ke kita buat revision lagi ke apa ke kan. Sebab ni habis chapter 7 memang dah habis. So tinggal satu chapter je lagi, chapter 8, dan chapter 8 ni sikit sangat rasanya. Slide dia tak banyak kan compare to other chapter. Rasanya lah saya tengok. Okay, that's all. Okay, bye. Okay ke? Bye. Okay, madam. Oh, Thank you, tak saya madam. soalan. Thank you. Thank you, madam. Thank you, Bye, madam. Good luck for your PhD, madam. Oh, thank you. Saya ada presentation hari Isnin ni. Thank you, madam. Okay, good luck, Good luck, madam. madam. Thank you, madam. Good luck, madam. Good luck, madam. Thank you. Okay. Happy New Year, madam. Happy New Year. Okay, happy holiday. Happy New Year, madam. Baru. Okay, bye. Assalamualaikum. Okay, madam. Thank you, madam. Okay. Saya nak stop recording. Okay.